Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada para penonton, uh, kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan topik tentang pandangan masyarakat terhadap agama dan politik dalam Malaysia. Tugasan yang diberikan oleh kepada kami berkait tentang kursus SKP 2123 iaitu Etika dan Peradaban. Sebelum kami mulakan perbincangan kami pada video ini, kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Dayang Syubihah binti Abang Abai kerana memberi kami peluang untuk membentangkan topik ini secara dalam video supaya perkara ini boleh ditengahkan kepada masyarakat yang akan menonton video ini. Sebelum saya mulakan dengan topik perbincangan kita pada video ini, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Anik. Baik, antara isu-isu yang bakal kami kupaskan dalam video ini ialah pengenalan, perbincangan punca, langkah mengatasi dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib bin Anwar daripada kumpulan 2. Saya Abdul Iskandar Zukhan bin Al-Bushari. Nama saya Gabriel Anak Jaya. Saya daripada kumpulan 2. Bagi pengenalan, Malaysia adalah negara yang mengamalkan sistem teokratisme di mana agama merupakan dasar pembangunan negara. Ianya dapat dibuktikan melalui undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan iaitu Perkara 3.1 yang menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Namun begitu, kerencaman anutan, fahaman dan amalan agama telah mengubah corak politik negara dan menjadi asbab kepada pembentukan jati diri individu dan masyarakat di Malaysia. Permasalahan yang tiada hentinya tercetus antara ketidaksepahaman masyarakat berbilang kaum dan agama mencerminkan tahap kekukuhan sosial negara yang rapuh di sebalik negara yang merdeka. Menurut Datuk Muhammad Naim Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, berkata, peranan mufti sangat penting dalam menjelaskan sesuatu hukum kepada masyarakat agar tidak wujud kekeliruan. Masyarakat sering keliru berkaitan politik di mana ahli politik selalu menggunakan retorik agama dan dalam meraihkan undian rakyat. Sebagai contoh, Parti Islam Se-Malaysia PAS kononnya memperjuangkan nilai-nilai Islam dan membangkitkan undang Islam ke politik Malaysia. Masyarakat turut menyatakan pendapat bahawa sentimen agama Islam dalam negara Malaysia tidak relevan kerana negara kita berbilang bangsa dan agama. Namun mereka tidak mengetahui bahawa undang-undang Islam berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sejarah juga membuktikan bahawa pemerintahan Islam atau dikenali sebagai Golden Age Islam merupakan zaman yang masyarakatnya hidup aman dan damai tanpa peperangan. Masyarakat zaman kini telah dicuci otaknya kerana takut akan pemerintahan Islam mendominasi dunia dan ini adalah kesan dari politik kotor orang Barat. Jadi apa yang akan saya bentangkan ialah perbincangan punca. Jadi perbincangan punca, agama dan politik merupakan perkara yang mempunyai maksud yang berbeza, namun ia merupakan dua perkara yang sering berkait rapat antara satu sama lain. Politik negara sentiasa dikaitkan dengan agama kerana perlembagaan negara dibina berlandaskan agama dan syariat Islam. Perkara ini boleh dibuktikan pada perenggan yang seterusnya. Antara alasan yang sering diguna pakai kenapa agama dan politik tidak dapat dipisahkan kerana undang-undang negara dirangka berdasarkan kitab tafsir agama dan hadis sahih, undang-undang syariah yang dirangka berpandukan Al-Quran. Perkataan syariah dan yang seerti dengannya ada disebut dalam Al-Quran antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka, iaitu ahli kitab, itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu
dari kebenaran bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu. Kami tetapkan sesuatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing, iaitu dari surah Al-Ma'idah ayat 48. Selain itu, ciri-ciri pemimpin yang baik juga ditemui di dalam hadis yang dapat memudahkan kita untuk memilih pemimpin yang bakal menerajui negara kita pada masa hadapan. Hadis ialah tradisi kenabian yang terkandung di dalamnya korpus laporan ajaran, perbuatan dan perkataan para nabi Islam, iaitu Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh masyarakat pada masa itu. Contohnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari hal-hal yang dipimpin." Di samping itu, politik juga dijadikan sebagai langkah untuk menyuarakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah atau perkara yang dapat memudaratkan imej agama dan menyelesaikan perkara tersebut dengan masyarakat, seperti penyokong parti tersebut membantu masyarakat yang memerlukan, seperti parti PAS yang pernah dibimbing oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz bin Nikmat yang memperjuangkan agama Islam serta memanggil umat Islam untuk bersama-sama memperjuangkan hak agama sesama Muslim dan membantu masyarakat lain dalam pelbagai jenis bantuan. Contohnya, 60 OKU terima sumbangan dari PAS kawasan Tawau yang dipetik dari laman web Berita PAS yang melaporkan majlis yang berlangsung di Tawau, Sabah. Akhir sekali, agama dan politik juga berkait rapat bagi mewujudkan masyarakat yang dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni walaupun berbeza agama dan bangsa. Perlembagaan negara mewujudkan undang-undang yang adil dan saksama bagi mengelakkan sesebarang salah faham yang membaikkan agama yang digunakan kepada semua pihak tidak kira agama. Jika perkara ini tidak dibendung, penghinaan atau penganiayaan terhadap agama tersebut akan dianggap normal dan biasa serta menjadikan imej agama tersebut buruk. Contohnya, undang-undang syariah juga dapat digunakan terhadap individu bukan beragama Islam jika kesalahan yang dilakukan menghina atau memudaratkan imej agama Islam. Kesimpulannya, perlembagaan negara bergantung sepenuhnya dengan agama yang dijadikan sebagai panduan untuk memerintah negara dengan adil dan seksama serta mewujudkan komuniti yang lebih aman dan harmoni walaupun berbeza bangsa dan agama. Iman dan pegangan agama yang kuat menjurus kepada negara yang maju dan berjaya. Dan akhir sekali, agar pencerahan ini dapat dijadikan sebagai pengajaran untuk semua. Saya akan membincangkan langkah mengatasi untuk permasalahan kita ini. Melihat daripada punca-punca yang diterangkan oleh saudara Iskandar, terdapat banyak langkah-langkah yang dapat kita jadikan panduan dalam mengatasi masalah berkaitan politik dan agama dalam Malaysia. Selari dengan topik yang dibincangkan, langkah yang paling ampuh dalam mengatasi masalah penggunaan retorik agama dalam pemerintahan di Malaysia adalah masyarakat haruslah akur akan perintah atasan, kerana dalam Al-Quran sendiri menyatakan dalam surah An-Nisa, iaitu yang menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulnya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Okey, demikianlah penciptaan manusia. Kita adalah hamba kepada Allah Sang Pencipta, dan dalam kalangan makhluknya haruslah ada ketuanya yang membimbing ke arah kemajuan sejajar dengan pegangan agama.
Kita haruslah sedar bahawa sebagai Muslim, kita wajib menaati perintah pemimpin, mengikuti seluruh perintahnya selagi perintah itu tidak membawa kita dalam kemaksiatan. Tidak hanya itu, antara langkah untuk mengatasi masalah politik dan agama di Malaysia iaitu pemerintah juga haruslah memainkan peranannya dalam mengutamakan hak rakyat dan menunaikan amanahnya sebagai orang-orang yang terpilih. Hal ini sudah ditulis dalam Alkitab, itu surah An-Nisa ayat 58, sebelum dari ayat yang membincangkan tentang rakyat itu tadi. Surah itu berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kalian supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kalian menghukum secara adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberikan pengajaran yang sebaiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Perkara yang dapat disimpulkan melalui ayat tersebut ialah pemimpin hendaklah berlaku adil dan amanah akan tanggungjawab yang dipikul. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh ketua perlulah diikuti oleh kata majoriti ahlinya supaya pemerintahan dalam bentuk yang adil. Oleh sebab itu, carilah pemimpin dari kalangan orang yang adil, kerana definisi adil itu sendiri ialah menyebelahi pihak yang benar atau meletakkan sesuatu pada tempat yang betulnya. Ianya berlainan dengan kata kesamarataan, di mana di masyarakat Malaysia sering menyuarakan isu keadilan dalam kepimpinan berkaitan dengan kesamarataan, sedangkan mereka sendiri tidak mengerti arti dari adil itu sendiri. Kalau dibahaskan tentang kesamarataan ini, nescaya tiada habisnya perkara yang akan dipertimbangkan. Sebab itu, hukum Allah adalah mutlak dan tiada siapa yang dapat memtikaikannya. Baik, kesimpulan pada wacana pemikiran saya sebagai kat. Kau ni jangan guling. Nampak bodoh kepala kau. Kat. Kesimpulan pada wacana pemikiran saya, Wan Amrin Anik bin Wan Abu Mansur, etika dan peradaban bukan hanya sekadar konsep, tetapi ia juga merupakan asas penting yang membentuk tingkah laku individu dan struktur sosial sesebuah masyarakat. Kedua-duanya saling menyokong mencipta masyarakat yang bertamadun dan beretika. Melalui pemahaman saya terhadap konsep ini, sebuah negara dapat menjaga keharmonian antara pelbagai bangsa, memajukan kewarisan budaya dan melindungi keselamatan negara daripada ancaman. Kesimpulannya, bagi saya Muhammad Adib bin Anwar, sebagai penghias bicara akhir, saya Muhammad Adib bin Anwar berpandangan bahawa Malaysia adalah sebuah negara di mana agama dan politik berkongsi ikatan yang bergolak namun tidak dapat dipisahkan. Islam memerintah sebagai agama rasmi mempunyai pengaruh yang mengerunkan dalam kedua-dua kehidupan peribadi dan koridor kuasa. Walaupun perlembagaan kononnya menjanjikan kebebasan beragama, pertembungan antara amalan agama bukan Islam sering tertakluk kepada peraturan yang ketat. Pertembungan antara undang-undang sivil dan syariah dalam sistem dewi perundangan meningkatkan interaksi kompleks antara agama dan politik. Hasilnya, sifat kepelbagaian budaya dan sistem perundangan Malaysia yang kompleks menjadikan hubungan antara agama dan politik sebagai topik perbincangan dan perbahasan yang berterusan hingga hari ini. Oleh itu, berdasarkan sudut perspektif saya, Gabriel Anak Jaya, etika boleh difahami sebagai prinsip dan nilai moral yang membimbing tingkah laku manusia. Menekankan konsep seperti keadilan, kejujuran dan empati dalam tingkah laku pribadi dan masyarakat. Ia melibatkan kajian tentang perkara yang betul dan salah, menyediakan rangka kerja untuk menilai tindakan dan keputusan. Peradaban pula merujuk kepada masyarakat manusia yang kompleks, yang dicirikan oleh kemajuan dalam pelbagai bidang seperti budaya, teknologi, tadbir urus dan organisasi sosial. Tamadun dikenal pasti melalui pencapaian budaya, bahasa yang dikongsi, agama dan sistem perundangan mereka.
mencerminkan struktur masyarakat dan rangka kerja organisasi yang canggih. Itu saja. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.